Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk teknologi maklumat dan komunikasi, kemudahan dalam pendidikan dalam subjek penghayatan etika dan peradaban yang dikelola oleh pensyarah Puan Sri Rahayu Ismail. Berikutan adalah senarai nama ahli kumpulan 9, iaitu Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Rizal, iaitu saya sendiri, Muhammad Luqman, Wan Muhammad Azam, Nur Amira Azlin, Nur Aisyah Nazirah. Berkaitan isu berbangkit yang memacu kepada kemajuan teknologi dalam sistem pendidikan adalah menurut Harian Metro 27 Mei 2021. Perkara ini bermula apabila berlakunya era pandemik COVID-19 yang mana membuka ruang baharu kepada ancaman paradigma teknologi ICT dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan secara maya ini digunakan secara menyeluruh apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan oleh kerajaan. Pendidikan maya memberi kemudahan kepada guru-guru dan murid untuk mengadakan PDP tanpa perlu bersemuka semasa era pandemik. Kesimpulannya, Malaysia perlulah memperkasakan teknologi ICT supaya pendidikan kita dapat dipacu ke arah yang lebih hebat. Sekian, terima kasih. Langkah-langkah untuk memperkasakan teknologi dalam sistem pendidikan adalah dengan menyediakan warga pendidik kita dengan ilmu teknologi dan tauliah menerusi program pensijilan guru Google. Program tersebut bertujuan untuk melatih guru-guru untuk menggunakan aplikasi Google dengan mahir. Aplikasi Google seperti Google Classroom dan Jamboard adalah salah satu saluran kepada pemudah cara kerja yang efektif serta interaktif bagi guru-guru untuk menyampaikan maklumat dan bahan bantu mengajar kepada pelajar. Tamsilnya, pendidik dapat memperluas skop bahan pengajaran di luar buku teks dengan menggunakan Jamboard sebagai medium untuk pelajar berkarya secara kreatif. Oleh itu, warga pendidik perlulah cakna akan program pensijilan guru Google ini supaya dapat menaik taraf diri dengan kemahiran teknologi demi kebaikan pelajar. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Seterusnya, institusi mahupun sekolah perlu meluaskan penggunaan tablet di dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana penggunaan tablet dapat memudahkan cara kerja pelajar dan juga pendidik semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Justifikasinya, buku teks kini boleh diperoleh secara digital dan latihan juga boleh diatunasi secara terus di dalam tablet yang membawa kepada pengurangan kos fotostat ataupun pembelian buku latihan secara fizikal. Rentetan itu, warga pendidik juga dapat memberikan penilaian dan menanda latihan daripada pelajar dengan mudah dan fleksibel. Misalnya, pendidik boleh menanda kertas di mana-mana saja tanpa mengira waktu dan tempat. Jelaslah bahawa tablet memberi kemudahan yang optimum kepada pengguna. Maka inisiatif ini perlulah dititik beratkan supaya pelajar dan pendidik dapat belajar secara kondusif dan sistematik. Selain daripada itu, penggunaan kad RFID mestilah dipertingkatkan ke institusi pendidikan kerana fungsinya yang luas dalam penyimpanan pelbagai data pelajar. Antara data yang berada dalam kad RFID adalah seperti nombor pendaftaran pelajar, nama pelajar, kelas, tarikh dan waktu kehadiran. Kad RFID ini juga digunakan sebagai sistem kehadiran pelajar muda alih. Sebagai contoh, pelajar hanya perlu mengimbas kad tersebut, lalu catatan kehadiran pelajar akan terus direkodkan ke dalam sistem. Sistem ini menjadikan pengurusan ambilan kehadiran pelajar menjadi lebih sistematik dan tidak membebankan warga pendidik dengan menggunakan kaedah tradisional iaitu dengan menulis di atas kertas. Selain itu, sistem ini juga akan mengurangkan risiko kehilangan senarai kehadiran pelajar apabila menggunakan kertas dan menjadikan proses menjadi lebih cepat serta tiada keciciran pelajar yang terlambat untuk menanda kehadiran. Tuntasnya, dengan ada kad RFID ini, maka sesi pembelajaran dapat diteruskan tanpa gangguan dan kerja-kerja pendidik menjadi lebih mudah. Akhir sekali, pembelajaran teknologi robotik dalam pendidikan perlulah dipandang serius kerana perkara tersebut dapat meningkatkan penguasaan pelajar daripada segi domain, kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini dikatakan demikian kerana
pendidikan robotik dapat menerapkan dan meningkatkan kebat dalam cara pemikiran pelajar. Pemikiran yang kritis dan kreatif mampu menjana pelbagai teknologi dan inovasi baharu pelajar. Sehubungan dengan itu, pelajar yang disulam dengan pendidikan ini mampu mengubah ilmu sains, kejuruteraan dan teknologi yang asalnya adalah suatu abstrak kepada konkret melalui aktiviti secara langsung. Justifikasinya, terdapat pelbagai pertandingan robotik yang dianjurkan seperti robot fair dan robotik kebangsaan. Oleh itu, menuju ke arah dunia pasca moden, negara perlulah mengasimilasikan pelajar kini dengan pendidikan robotik supaya negara dapat mencapai kedudukan teknologi yang setara dengan negara-negara di persada dunia. Okey, jadi itu sahaja daripada kami kumpulan 9. Sekian, terima kasih.